Assalamualaikum, salam perjuangan. Selamat datang ke podcast Suara Hartanah, episod ke 38. Yeay. So tuan-tuan dan puan, kali ini Ahyat masih solo podcast kerana Ahyat nak betul-betul nak mengupas beberapa topik ni dengan lebih mendalam, dengan data, dengan statistik. Tapi kita tengoklah apa yang akan berlaku pada hari ini. Dan hari ini Ahyat nak ucapkan terima kasih sangat kepada semua pendengar-pendengar setia podcast Suara Hartanah di Audio Plus, Spotify dan Apple Podcast, dan juga kepada penonton-penonton podcast ini di YouTube dan di semua media-media sosial saya. So saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua atas support dan doa dan sokongan anda. Alright. Okay, so kenapa Ahyat buat podcast ini? Kerana Ahyat nak banyak perbualan tentang hartanah. Tak banyak ke perbualan kita tentang hartanah? Banyak perbualan kita tentang hartanah. Tapi kalau anda ukur perbualan masyarakat di Malaysia tentang hartanah, kalau anda ukur, anda rekodkan, anda jadikan satu survey dan kita nak tengok, adakah perbualan itu positif atau negatif? Dan apa yang Ahyat dapati, ini berdasarkan survey Ahyat lah. Kalau survey korang tak tahulah, mungkin berbeza. Tapi berdasarkan survey Ahyat, kebanyakan rakyat Malaysia, mungkin 80% bila bercakap tentang hartanah, dia lebih negatif daripada yang positif. Apa yang negatif ni? Contohnya dia bercakap, rumah mahal lah sangat sekarang. Ini harga bukan mampu beli, mampu milik, tapi harga mampu tengok je. Sekarang nak mampu tengok pun dah tak mampu, nak mampu dengar pun dah tak mampu. Contoh benda-benda macam tu lah. Ni tengok ni, bayar bank sampai kiamat. Kan itu bukan Ahyat cakap. Itu keluar dekat social media, dekat media kita kan. Itu cerita-cerita negatif pasal hartanah. Cerita-cerita positif apa? Hari tu ada peluang lah beli satu kondo. Betul, satu kondo di Shah Alam, saiz 1200 square feet, hanya 250,000 lelong. Weh, ini memang murah gila weh. Memang ada peluang. Itu cerita-cerita positif lah. Cerita apa lagi positif? Jom kita pergi tengok launching projek mana-mana ke. Jom kita masuk lelong ni, ada banyak peluang. So itu cerita-cerita yang positif. Agak-agaknya dalam kehidupan anda akan lihat yang mana satu. Anda akan dengar yang mana satu. Yang lebih banyak cerita yang positif atau yang negatif. Please comment. Please share kat Ahyat. Selalunya masyarakat kat Malaysia, diri kita, kawan-kawan kita, orang di sekeliling kita, selalu cerita-cerita pasal hartanah. Kalaupun bercerita pasal hartanah, cerita tu negatif atau positif? Ahyat nak tahu juga. Kalau anda dapat kawan-kawan yang lebih banyak yang positif ni. Ahyat, kawan-kawan Ahyat ni banyak negatif ke? Tak. Ini Ahyat bertanya dengan orang-orang yang mass, anak-anak muda, orang-orang yang sedang mencari hartanah, mungkin 20-an, 30-an, 40-an. Itulah cerita-cerita dia. So, nak cerita pasal hartanah ni, kenapa kena selalu bercerita pasal hartanah? Bila kita banyakkan perbualan tentang hartanah, maka kesedaran akan meningkat. Bila kesedaran akan meningkat, barulah boleh berlakunya perubahan. Dan apakah perubahan yang kita nak? Sekarang ini mungkin kita tidak menguasai industri hartanah hari ini. Tapi Ahyat yakin dan percaya satu hari nanti, dengan kesedaran yang telah dicipta, dengan semangat juang yang ada, insya-Allah satu hari nanti kita akan menguasai semula bidang hartanah di tanah air sendiri. Okay? Alright, so itulah dia sedikit opening pasal hartanah ni, pasal suara hartanah. Tapi Ahyat nak bercerita pasal satu artikel ni yang Ahyat tak boleh nak tahan dengan tajuk dia. Ni sekali lagi dia macam ni kalau ada tajuk-tajuk artikel, kalau korang share lah kat DM ke PM Ahyat ke, macam tim Ahyat akan selalu PM kat dalam, kita orang ada satu WhatsApp group Suara Hartanah, dan kat dalam tu kita akan lontarkan, kita akan muntahkan, kita akan hidangkan, kita akan persembahkan, kita akan sharing semua isu-isu yang tengah trending dan viral. Dan kalau ada satu topik tu yang boleh buat Ahyat tak tidur malam, bukanlah makna tak boleh tidur malam, tapi dia boleh macam tak boleh tahan tau. Dia macam, kalau aku tak ulas ni, aku tak boleh nak tidur. Aku ada banyak pendapat pasal benda ni.
ada benda yang Ahya nak kongsikan, yang itulah yang Ahya akan pilih. Selalunya kami akan berbincang, dan kadang-kadang topik yang Ahya pilih tu tak semestinya yang paling disukai ramai. Kerana apa yang Ahya suka tu tak sama dengan apa yang ramai orang suka. So contohnya, kalau ada data-data, fakta, statistik yang terkini tu, itu Ahya tak boleh nak tahan. Itu Ahya paling suka. Tapi masyarakat selalunya tak berapa suka lah benda-benda yang kering, yang boring macam tu kan. Dia suka benda-benda yang sensasi. So itulah Ahya menghargai tim Ahya di belakang tabir yang selalu bantu nak carikan berita-berita atau isu-isu yang sensasi, walaupun Ahya tak ulas. Okey, tapi hari ni Ahya ulas ni. Okey, ini dia. Ni tajuk dia, M-Star. Ni Ahya selalu juga dapat artikel-artikel daripada M-Star yang Ahya rasa related dan sesuai diulas di podcast Suara Hartanah. So mstar.com.my, bertarikh 16 September, not too long ago. Ruminah Sidik terima bayaran 4,000. Berlakon filem anak bapa. Mampu beli kebun durian. Weh, 4,000 boleh beli kebun durian. So, apa agak-agaknya yang bermain di fikiran anda? Apa yang anda tertanya-tanya? 4,000 kebun durian ni kat mana? Bukan. 4,000 ni tahun bila? Betul tak? Ini antaranya Ruminah Sidik ni kira antara legend kita lah, dan sama-sama kita doakan Ruminah Sidik akan dikurniakan umur yang panjang dalam iman dan takwa, dalam kekuatan dan kesihatan. Okey, so dikabarkan Ruminah Sidik mendedahkan perkara ni semasa beliau dijemput untuk satu podcast tau. Kan dia ada sebut. Okey, tak apa. So perenggan pertama, so Ruminah Sidik mendedahkan dia menerima bayaran sebanyak 4,000 ketika membintangi filem Anak Bapa arahan Tan Sri P. Ramlee sekitar tahun dah tahu dah, 1968. Wow, 1968 guys. So berapa tahun tu? Hampir 60 tahun yang dulu. So Ruminah atau lebih mesra dengan panggilan Mak Mah 78 berkata meskipun tidak memegang watak utama. So watak watak tambahan ni, watak-watak secondary ni, dia dapat RM4,000. Itu bayaran untuk jadi pelakon pada ketika itu. But 4,000 hari ini dengan 4,000 60 tahun yang lepas sudah pasti sangat-sangat berbeza lah kan. Sangat-sangat berharga. Dan dia kata apa? Walaupun bayaran itu sikit lah, yang diterima itu membolehkannya membeli sebidang kebun durian. Okey, so tidak disebut lah berapa besar kebun durian tu, tapi seriously lah, kebun durian tu kalau katakanlah 1 ekar. Wow. Okey, 1 ekar punya kebun durian boleh beli dengan harga RM4,000. 4,000 pound pun kita tak boleh nak beli kebun 1 ekar, betul tak? 4,000 pound katakan baru RM20,000. Still tak boleh. Okey, so saya terima bayaran sebanyak 4,000 sahaja. Kamu jangan soal banyak kali, tapi tak banyak hari saya syuting. Hanya beberapa babak yang terlibat. Wow, lebih kurang hanya 8 hari lah. 8 hari juga tu Waktu tu gelang emas baru RM60. Dengar macam sikit, 4,000, tapi saya dapat beli kebun durian. Kalau sekarang 4,000 tu dapat apa sahaja. Ini dia Ruminah berkongsi dalam satu temu bual di Legacy Podcast yang dimuat naik di YouTube, dikendalikan oleh anaknya sendiri, iaitu pelakon dan pengarah Adlin Aman Ramlee bersama Datuk Khairul Anwar Saleh. Ruminah turut berkongsi perbezaan berlakon pada zaman dahulu dan kini. Okey, so kita relatekanlah kepada Hartanah. Ini cerita dia. Sebenarnya cerita komen ni memang biasa, betul tak? You tahu tak, dulu bapak kau beli rumah ni RM40,000. Dulu rumah teres ni berapa ratus ribu ringgit sahaja. So kita selalu sangat dengar cerita dulu dan sekarang. Dan inilah realitinya. Yelah, kalaulah tarik, ingat tak masa kita tengok filem-filem, contohnya apa? Filem P. Ramlee. Filem P. Ramlee, Bujang Lapuk. Seniman Bujang Lapuk kan, yang dia orang naik beca tu kan.
naik beca 10 sen. Agaknya makan pun lebih kurang macam tu lah, 10 sen, 20 sen makan pagi. Sekarang ni makan pagi berapa? RM5, RM10. Itulah dia inflasi, itulah dia peredaran zaman. Tak mungkin kita nak mengharapkan teh tarik yang dulunya mungkin 20 sen, sekarang ni kekal 20 sen. Sekarang ni teh tarik pun dah RM2 atau RM3, RM4. Betul tak? Bergantung kepada tempat yang kita beli itulah. Okey, so sama juga pasal hartanah ni. Ayat selalu sangat dengar kalau ni siapa yang biasa dengar kalau lah pasal hartanah, pasal saham, pasal pelaburan lah. Kalau lah aku tahu, aku dah beli dah kat situ. Tengok dulu rumah tu 200,000 je, sekarang dah 500,000. Biasa tak dengar benda-benda macam tu? Bagi ayat, kalau lah you nak cakap kalau, ayat kalau tu cakaplah, kalau lah aku tahu, aku beli 10 biji rumah. Sama macam ayat ada beli satu rumah tu pada tahun 2015. Kejap. 2005. Ayat beli satu rumah teres 2005. Lepas kahwin. Ayat kahwin tahun 2000. Jeng. Isteri saya sedang menonton ni. Saya kahwin tahun 2004 ketika berusia 25 tahun. Daniel kahwin pada tahun bila? Takkan tak ingat. Baru kahwin. Okay. So, saya kahwin tahun 2004. So, dan masa tu masih duduk dengan mak duduk dengan mak mentua. Rumah mak dengan rumah mentua. Itu saya lebih kurang 2 tahun. Kerana saya rumah yang saya beli tu renovate. 2006 tu baru masuk rumah tu. Tapi 2005 dah belilah rumah teres. Rumah pertama saya beli tahun 2003. Ini antara rumah yang awal lah yang saya beli dulu. Okay. So 2003 rumah teres 2 tingkat dekat Subang Jaya. Harga dia RM330,000. RM330,000. Ni nak jadi cerita. Siapa yang tolong carikan rumah ni? Mak mentua saya yang cari. Because saya dah kata, mak, saya nak pindah. So kita orang carilah rumah kan. So carilah dekat Subang Jaya. Adalah satu rumah ni yang berdekatan dengan rumah mak mentua ni. Nampak tak agenda dia? Agenda mak mentua. Dia nak kita nanti kan, kita baru berkahwin, nanti kan tak lama lagi dapat cucu, betul tak? Dia nak cucu dekat dengan dia. So dia tolonglah carikan. Dah menantu dia nak cari rumah sendiri kan. So dia tolong carikan. Masa tu saya ingat lagi. So adalah kita orang pergi beberapa rumah. Rumah yang pertama saya pergi tengok tu, saya bawa bapak saya pergi tengok. Ni rumah ni cantik tak? Okey, rumah ni okey tapi lokasi dia tak berapa okey. Itulah peringkat awal Ahyat dulu membeli hartanah dan melabur hartanah. Okey. So adalah rumah yang kedua, ketiga, keempat ni, dan dapatlah rumah teres ni dekat Subang Jaya. So saya dah berpindah lah daripada rumah ni, dah pindah ke Shah Alam. Tapi rumah tu lama saya duduk. Saya duduk selama 15 tahun saya duduk rumah tu. Okey. So rumah tu 330,000. Dia lebih kurang 22 buka dan panjangnya 80. Dia panjang sikit. So kita orang tarik sampai belakang. Okey, 2 tingkat dan 2 tingkat. So I think, I don't know, after the extension maybe the house is maybe 1,800 2,000 square feet built up. A very comfortable house. Setakat untuk 3 orang anak pun masih selesa. Sangat-sangat selesa. Okay. So rumah tu 330,000. Pada sebelum pandemik, bolehlah nak cerita nak jual rumah tu 850 ke 900 lebih ribu. Pun boleh cerita lah. Nak harga melekat tu tak tahu lagi lah. Tapi dah boleh buka lah kalau nak cerita. Harga buka tu dah boleh cerita lah. Okey, katakan 900,000. So bayangkan 300,000 jadi 900,000. Itu kat Subang Jaya. Dan tak lama pun, 2005 sampai contohnya 2000. Tahun 2000. So 15 tahun. Dalam 15 tahun pun dah meningkat sekian banyak. Hampir 300%. So itulah dia cerita rumah. Rumah yang meningkat nilai. Dan kalau nak cerita balik Ruminah Siddiq ni, dia mampu beli kebun durian. Tak tahulah kebun durian dia beli. Dia katanya RM4,000 tu dia adalah beli macam gelang emas dan sebagainya. So berapa
So maknanya kebun durian tu bukan 4,000. So mungkin less than 4,000, betul tak? Bukan dia sebut sini dia ada beli benda-benda yang lain. So katakanlah kebun durian tu RM3,000. Agak-agaknya sahabat-sahabat semua, Ruminah ni orang mana tak tahu Ruminah ni orang mana, tapi it's okay. So bayangkan kalau dia beli dekat Lengging kan, Lengging atau kat mana yang Pahang ke kan, apa ni, durian, tempat-tempat durian ni. So bayangkan berapa nilai dia hari ini. Okay, so saya nak share bercerita pasal apa ni kita nak cari berapa nilai hartanah dulu dan berapa nilai hartanah hari ini kan. So you all kena pergi dekat fncalculator.com. Ni fncalculator.com. Boleh tengok ni tak? fncalculator.com ni ada macam-macam jenis financial calculators. So salah satunya yang kat sebelah sini ni ROI calculator, atau dalam bahasa baku ROI calculator. Okay, alright. So contohnya rumah saya lah, 330,000 kan, yang saya beli dulu kan. Okay, so katakan nilai dia sebelum pandemik lah, sebelum pandemik 900,000. Katakan 900,000 dalam masa 15 tahun. So mari kita tulis tekan calculate. Itulah dia. So dalam masa 15 tahun, keuntungannya 570,000. Best ke best? Return on investment is 172%. Okay. Simple annual ROI 11.52 dan compound annual ROI is 6.92. In fact, kalau kita tengok compound annual ROI ni tidaklah setinggi yang kita akan tengok nanti. Ayat akan tunjukkan sebenarnya dalam peningkatan harga rumah daripada 2010 ke 2020, puratanya lebih kurang 7.7 something. Yang ini pun kurang sikit daripada the long term average of, not long term tapi the average of 10 years in 2010 to 2020. Okay, so keuntungannya 570,000. Okay, tidaklah 300%, ni 172%. Maksudnya ialah kalau dari 300,000 naik ke 900,000, okay, then that's is like 3 kali ganda lah kan. Tapi the return on investment tu is 570,000 ni against the original sum of the 330,000. So kenaikan dia 172%. Inilah yang telah berlaku pada rumah yang Ahyat beli tu. So akan keluarlah perkataan-perkataan macam, kalaulah aku tahu, kalaulah Ahyat tahu, Ahyat tak nak beli 10 pun, Ahyat nak beli 100 biji rumah kalau mampu. Tapi of course tak mampu lah time tu. Masa tu baru mula berniaga, perniagaan pun baru nak pick up. Kita pun masih ada takut-takut, ilmu pun sikit, jemaah pun kurang. Maknanya advisor, penasihat-penasihat Ahyat pun kurang pada tahun 2003 dulu. Ahyat takkan terbeli lebih daripada sebiji rumah ni, because kita pun risau apa-apa yang akan berlaku kan. Pada masa itu pun ini adalah merupakan rumah yang paling mahal yang Ahyat beli, 330,000 ni. Tapi kalau kita nak bercerita pada tahun 2024, kita nak bercerita in hindsight. Maknanya kita nak bercerita setelah kita tahu apa yang kita tahu sekarang. Memanglah pandai, semua orang jadi pandai sekarang. Tapi kan kita dah tahu perkataan kalau ni sebenarnya sangat-sangat berbahaya, kerana boleh mengundang dosa ni. Kerana kita seolah-olah kalaulah aku, maknanya kita ni macam tak puas hati dengan takdir ke? Kita nak merubah takdir ke? Kan benda tu dah ditakdirkan Allah. So tak eloklah kita nak bercerita kalau kan, bila memandang ke masa silam. Kalau kita nak bercerita kalau memandang ke masa depan, itu bagus, kerana kita nak menyusun strategi dalam perniagaan, dalam pelaburan, dalam peperangan. Kalau diserang kat sini, kita attack macam ni. Kalau OPR turun, saya akan macam ni. So itu kan perancangan masa depan, itu strategi. Okay, so kalau nak bercerita kalau dah dulu, memang semua orang pandai. Kalau okay, bercerita pasal kalau ni semua pandai. Saham mana nak beli, bila nak beli. Sama juga hartanah, rumah mana nak beli, kat mana nak beli.
Kalau lah, okay, nak cerita kalau ni kan, um, nanti kan berdosa pula. Kalau lah, bayangkan, um, sebagai contoh, okay, sebagai contoh tu macam rasa kurang dosa lah sikit dah. Astagfirullah. Okay, okay, sebagai contoh, menggunakan case study ini, sekiranya tak boleh lah. Okay, kalau lah Ahyat boleh buat keputusan pada tahun 2005 dulu, memang Ahyat akan hanya beli rumah teres. Seriously guys, Ahyat akan hanya beli rumah teres je. Kalau Ahyat boleh pulang ke masa, which is impossible, Ahyat akan hanya beli rumah teres. I'm so sorry I have to say this. Astaghfirullahalazim. Banyak dosa saya ni. Bukan Ahyat tak terima apa yang Allah dah takdirkan. Syukur alhamdulillah, macam-macam Allah dah takdirkan. Macam-macam yang Allah dah rezekikan untuk Ahyat. Pengalaman, ilmu yang Ahyat dapat kutip, orang-orang yang Ahyat dapat jumpa, yang Ahyat dapat belajar daripada mereka, mentor-mentor, guru-guru. Syukur sangat dapat travel the world, dapat lihat pasaran hartanah di luar negara, di dalam negara, dapat syukur sangat. Okay, syukur ini Ahyat kena cerita dulu. Tapi if I could go back in time, I would only buy rumah teres dekat area-area yang mantap. You know, Subang, Shah Alam, PJ, Bangi. The best is freehold lah kan, like Subang. And you think of it kan, rumah-rumah dulu tu 300,000, boleh disewa 1,500. So, rental yield is not that good Ahyat. But think about it guys, think about it. Kalau kita beli apartment sekarang pun lebih kurang 300-400 ribu juga. Sewa pun boleh berapa banyak guys? 1,200, 1,500, 1,800, 2,000 depending on your furnishing, your interior design. Itu pun kena keluarkan kos. So bayangkan if I had 100 rumah teres, I bought at 300,000, renting at 1,500. Yeah, it's not going to be that great, but at least I'm going to win big time on the capital appreciation. Jom kita buat kira-kira. So kalau 1,500 darab 12 bahagi 300,000, ini pun dah 6% rental yield. Okay lah, it's not a killer rental yield, but at 1,500 ringgit a month for property that I purchased at 300,000 gross rental yield is at 6%. It's not bad. Boleh cover, tak boleh nak cover sangat dia punya pembiayaan, komitmen bulanan. So let's say rumah yang Ahyat beli 330,000 tu, bayaran bulanan dia 1,800 something, 1,870 lebih. Okay. And katakan sekarang ni Ahyat menyewa, sekarang ni Ahyat menyewa tinggi 2,000. Sekarang ni Ahyat menyewa 2,000 lah. But let's say you boleh sewa 1,500 je. Of course negatif 350 ringgit katakan. But considering kalau kita beli rumah teres sekarang yang berharga 600,000, 800,000, negative cash flow dia pun could be even more, 2,000, 3,000 ringgit sebulan. So considering if I can rent it out previously, ada sedikit negative cash flow, tapi kita punya keuntungan tu sangat besar. Because untung kalau Ahyat jual rumah tu, untung dia 570,000. Dan kalau negative cash flow dia katakan 350 sebulan, 350 sebulan pun kalau katakan darab 12 and darab 15 tahun lah katakan sekalipun, baru 63,000. 63,000 dengan cukai-cukai dia dan sebagainya, kos-kos yang lain, katakanlah everything is 100,000. So 100,000 tolak untung 570,000 tu still 470,000. Mana ada perniagaan yang kita boleh jual sesuatu untung dia 400,000, 500,000. But hartanah boleh lah, pelaburan yang macam ni kan. So itu cerita dulu. Adakah benda tu boleh berlaku lagi? Jawapan Ahyat rasanya yes and no lah. Yes and no. Yes dia sekiranya entry tu kita dah betul. Maknanya harga yang kita beli tu memang jauh lebih murah daripada semua orang di pasaran itu beli. Dan kita masih menjangkakan kenaikan yang moderate. Okay, nanti kita nak tengok kenaikan. And then yes and no, kalau kita memang beli harga ikut harga pasaran, memang exit dia memang susah lah nak untung walaupun kita beli rumah teres. And memang perlu modal yang lebih kuat and pendapatan yang lebih kuat untuk menanggung rumah-rumah pada harga zaman sekarang. Alright, so itu sedikit cerita Ahyat sendiri. Okay,
Now mana nak cari data tentang harga lampau, harga-harga dulu. Okay, so sekiranya anda pergi ke Brix. Okay, jom kita pergi tengok. Okay, now tadi dah pergi ke fncalculators.com. Sekarang ni anda kena pergi ke brix.my. So brix.my ni tempat yang orang nak tengok transacted sub-sale property prices. Saya ulang Brix nak tengok harga hartanah yang dah dijual, dah dibeli, yang transacted. Tapi dalam kategori sub-sale sahaja. Sub-sale ni merupakan the bigger part of the market anyway. So maybe about 70-80% of the market is sub-sale. So it's a good indicator of what's happening in the market that you are investing in or you're looking into lah. Kalau kita teropong satu-satu lokasi itu, kita dapat data daripada Brix ni, cukup untuk kita membuat andaian apa yang sedang berlaku di situ, dan insyaAllah keputusan kita dari segi fakta data itu akan tepat lah. I mean to a certain extent. Because ini hanya merujuk kepada sub-sale. Dia tidak merujuk kepada undercon dan kepada lelong properties. Alright. So, pada satu ketika dulu, malangnya, saya nak kena bagi tahu ni, Brix tidak serupa seperti dahulu. Dahulu, Brix ni, dia betul-betul memperjuangkan kemerdekaan data, kebebasan data. Tapi zaman sekarang ni, dia dah bertukar kali. Company-company dah ditukar, dibeli dan dibeli oleh company lain dan company lain. Bayangkan kalau company itu membeli satu-satu company itu dengan harga bilion-bilion dollars. Sudah pasti dia tertekan dan dia terdesak untuk pastikan shareholders dia tu melihat keuntungan. Dan orang melihat dia beli company itu dan dia dapat keuntungan. So of course kemerdekaan data itu tidak lagi wujud lah dengan Brix. But still Ahyat bukan nak kata benda ni kerana Ahyat marah ke atau apa. I'm just saying a fact. Ini adalah fakta mengenai Brix. Dia tidak sama seperti dulu lagi. Minta maaf lah kepada mana-mana pihak yang terasa tu. Tapi pada ketika pada awal-awal dulu masa Brix diterbitkan, Ahyat kenal founder dia Prem. Dan Prem ni ialah seorang yang kata apa tahu. Dia suka nak melabur hartanah masa tu. Dia baru nak melabur hartanah. So dia ada jumpa seorang sifu ni, nama dia Milan Doshi. So dia tanya Milan Doshi, tak ada ke data pasal pasaran hartanah kat Malaysia? So because dia dari, tak silap saya cerita dia belajar dulu dekat Australia or something like that, and dia kata data tu available okay, dekat negara maju macam tu. So sifu tu cakap tak ada kat Malaysia, memang tak ada. So dia cakap kenapa tak ada, patutnya kena ada. So sifu dia cakap balik kat dia, kalau engkau rasa benda tu perlu ada, engkau buatlah sendiri. So dia buatlah. Itulah cerita dia kelahiran Brix.my. Tak ramai orang tahu. Shout out to Prem and your two other partners. I didn't get I tak ingat nama-nama anda, but you guys, the founder asal kepada Brix ni memang betul-betul menggegar the whole market. Sampai tak silap saya Prem kena naik ke pihak atasan nak menjawab kepada kerajaan kenapa dia buat sistem ni macam tu sekali tau masa tu. Kerana benda ni sebelum ni tak wujud. Kita boleh semak je harga rumah yang bertukar tangan, berapa harga dia, apa data dia. Memang merdeka terus data-data ni. Tapi bila dah dijual kepada satu syarikat kali pertama, dia dah mula dah kurangkan kemerdekaan data tu. Bila dah jual kali kedua, dah kurang dah kemerdekaan data itu. Apa maksud kemerdekaan data? Maksudnya sebelum ini merdeka data tu, bebas, kita boleh dapat banyak data. Sekarang ni kurang merdeka, kurang bebas, kurang data yang kita boleh dapat. Adakah it's very very bad? At least kita ada. Okay, ni pendapat Ahyat. You all kena faham, Ahyat cerita ni, Ahyat cerita fakta. Ahyat bukan rasa marah ke nak kata siapa yang syarikat yang membeli tu salah dan sebagainya. Tidak, langsung tidak. Ahyat just nak menyatakan fakta. Dan this is my final comment. At least kita ada Brix versi ini hari ini. At least kita ada. At least kita, daripada tak ada, daripada ditutup terus. So jangan nak mengata sangat. At least dia ada. So at least lah data ni ada. So I mean, contoh kalau kita pergi kat residential, so data-data ni adalah juga contohnya kan. Okay, yang paling top 10 dekat Malaysia ni. Tapi kalau kita klik dekat ni, dia nombor rumah ni tak ada kan. Berapa bilik apa ni? Ni kenapa ni? Adalah data-data yang mungkin kurang. 5 yang terkini ni tak diberi. Okay, so
Kerana dia nak kita membelilah Get Bricks Report kan. Tak apalah, itu perniagaan dia. But at least kita dah ada dah data-data yang sangat-sangat surface. So thank you. I just want to have a shout out to the wonderful people in Bricks who's managing Bricks right now. On behalf of rakyat Malaysia, kami pun ucapkan terima kasih. Apa-apa yang kami dapat ni pun dah cukup baik daripada tak ada. But kami merinduilah Bricks versi Merdeka dahulu. Okay, itu je. Alright. So dulu, okay, nak cerita ni. Dulu, okay. So katakan I go to Selangor and I go to, let's say, Subang. Dulu yang best dia Subang Jaya. Okay. Dulu bestnya kita boleh ada ni. Boleh tak you all zoom ni? Bagi mereka yang sedang menonton, dulu best kerana kita boleh buat time travel. Best gila guys, time travel. Zaman sekarang tak boleh. Kenapa? Kerana ini hanya untuk paid subscribers. So I'm not sure about the paid subscribers ni. Ada lagi tak paid subscription? Atau, because apa yang saya faham, hanya boleh dapat report saja untuk satu benda yang kita minta. Contohnya Subang Jaya, kita minta dapatlah report itu berapa ringgit. Okay. Tapi subscription tu mungkin ada lah. Ayat pun nanti kena semak lah. But it's not open. Dulu pun, if I'm not mistaken, correct, sorry. Dulu pun sebenarnya you kena subscribe baru you boleh tengok data time travel ni. Okay. So I've got Ayat kena tengok balik. Minta maaf yang ni kena adil dengan Bricks. Mungkin dah ada subscription. Siapa-siapa yang tahu dah ada subscription ke tidak. Dulu berapa harga dia? Saya ingat lagi RM360. RM360 kalau dapat diskaun dari RM450 tu. RM450 dapat diskaun. Masa tu ada kod. Kod dia ialah Ahyat. Bayangkan Ahyat baik dengan Prem. Promo kod dia ialah Ahyat. AHYAT. Anda akan dapat 20% diskaun jadi RM360, macam RM1 sehari. So RM360. Itu masa tu Ayat ingat lagi. Alright, so sekarang ni kita tak adalah data yang nak menunjukkan cerita-cerita yang lampau tu kan. Okay, so maybe kalau ada subscription kita boleh dapatkan. But basically, okay, kat mana kita nak tengok? Kat mana kita nak tengok ni guys? Okay, so jom kita pergi balik ke Napik. Alright, so bagi mereka yang dah menonton video lama Akhir ada tunjukkan. Okay, anda pergi ke browser, pergi type Napik, dan dekat Napik ni pergi ke penerbitan. Penerbitan kali ini anda pergi ke sini, Indeks Harga dan Sewa Harta Tanah. Because apa? Kita nak ulas apa ni? Kita nak tengok kenaikan harga. So, indeks harga dan sewa hartanah ni, kita pergi kepada yang pertama ni, indeks harga rumah Malaysia, IHRM. Tak silap Ayat pun dah pernah ulas beberapa episod yang lepas tentang IHRM. Tapi this is something very important Ayat nak tunjukkan kepada anda. Alright, so bila anda pergi ke page ni, anda boleh download ni, okay. Alright, so itulah dia. Betul lah. Okay, inilah dia laporan tentang IHRM. Sekali lagi kita ulang, IHRM ni dia mengukur semua hartanah jenis kediaman. Jenis kediaman, dan dia puratakan. Dan pergerakan kepada purata ini membantu kita memahami pergerakan harga hartanah. Itulah maksud dia. So tahniah sudah Napik menyambut Jubli Perak. Okay. So boleh kita lihat kat sini, ini adalah pergerakan harga IHRM untuk hartanah dekat Malaysia dari tahun berapa ni? Alamak, dari tahun 2018 ke 2024. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So lebih kurang 7 tahun, 6 tahun lebih, and termasuk dengan quarter 2 untuk tahun 2024. So apa yang anda lihat kat sini, range dia, sampel dia hanya dari 2018. Okay, ini satu pesanan Ayat. Siapa-siapa yang minat melabur hartanah ni, yang nak kaji pasar hartanah ni, kena selalu pergi ke Napik ni dan download dia punya reports. Because report yang menunjukkan 2010 sampai 2020
dah tak boleh dapat lagi, melainkan ayat yang tak jumpa atau memang dah tak ada lagi, tak boleh jumpa lagi dah. So report yang Ahiyat maksudkan ialah ini. Okay, because bila kita tengok IHRM 2018 sampai 2024, dia macam tak syok tau. Dia macam tak cukup tahun. Kita nak tengok lah daripada tahun 2010 sampai 2020. So at least macam cerita satu dekad. Yang ini baru cerita 6 tahun. Hampirlah satu dekad pun. Tapi dia macam tak sampai. So Alhamdulillah Ahiyat pun adalah, okay, boleh tak, stop share. Boleh tak Ahiyat share Ahiyat punya apa ni? Ni. Okay, kejap Ahiyat ada apa tu? Kejap. Okay, Ahiyat ada slide yang Ahiyat dah pernah buat dulu dengan laporan yang Ahiyat dapat. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Sekejap Okay. So mari kita tengok laporan IHRM ni. Sekejap Alright. Tu dia. Okay. Ini dia laporan IHRM dari tahun 2010 ke 2020, dan bukan saja itu, sehinggalah ke 2023 projected. So memang puaslah nak tengok. Nak puas nak tengok apa yang sebenarnya berlaku kepada purata harga hartanah daripada tahun 2010 ke 2022, 2023. Dan kita boleh lihat peningkatan dia, tuan-tuan dan puan. Anda boleh lihatlah peningkatan dia tu. Memang kalau tengok semua jenis rumah, 217,000 naik 452,000 atau 467,000. Ini dia punya CAGR 6%. Okey. Sekejap So inilah yang berlaku kalau kita tengok kalau rumah teres. Dia peningkatan dia lebih tinggi pula, 241,000. 241 indeks dia. Itulah indeks yang paling tinggi. Maknanya peningkatan yang paling besar. Kalau tengok rumah banglo 166. Kalau semi-D 187. Kalau high rise 213 dan teres 241. Inilah kelakuan hartanah di Malaysia dari 2010 ke 2023. Okay, stop share. So Ahiyat nak pergi balik ke data tadi. Data tadi which is data dari NAPIK. So dari NAPIK pula kita boleh lihat sekiranya kita meletakkan tahun indeks tu bukan tahun indeks okey. Tahun 2018 tu dia dah meningkat ke 191. Dan pada tahun 2024 dia dah meningkat ke 218. Inilah dia pergerakan harga. Okey, pergerakan harga untuk hartanah di Malaysia. Okey, dari graf ni apa yang anda lihat? Anda lihat apa tu palang-palang warna hijau. Palang-palang warna hijau dengan line warna merah. Okey. Alright. So line warna merah tu ialah annual change. Line warna merah yang putus-putus ialah quarterly change, dan palang warna hijau ialah index point. So apa yang anda lihat dari segi index point? Palang warna hijau ni sentiasa meningkat, betul tak? Tetapi dalam peningkatan warna hijau ni dia ada juga penurunan. Tengok dia naik, dia turun, dia flat, dia naik lagi, dia turun. Dia naik, dia flat, turun. Dia nak naik sikit, lepas tu dia naik banyak sikit. Ni tahun berapa ni? 2022. Tu dia menaik mencanak sehingga ke tahun 2023 kuarter 4, dan dia macam taper down sikit. Dia dah menurun sikit pada kuarter 1 dengan kuarter 2. Ini adalah berdasarkan average. Dan kena ingatkan ini average.
So tidaklah semua hartanah itu turun nilainya, tetapi secara purata kalau dikumpulkan semua hartanah jenis kediaman dan dipuratakan, so puratanya macam ada penurunan sedikit. Bagus ke tak bagus? Bagus kalau kita nak pembeli lah kan. Kita dapat dengar benda ni, kita nak belilah. Bagus untuk pihak kerajaan kalau pihak kerajaan sendiri sedang mengamalkan polisi-polisi untuk cool down the market. Of course, benda tu bagus kalaulah itu polisi dia. Tak baguslah kalau kita memiliki hartanah. So, kita kena tengok juga jenis-jenis hartanah, prestasi hartanah di lokasi yang berbeza, jenis harga berbeza, jenis hartanah yang berbeza. Kan? Alright. Okay. So kalau kita tengok yang line warna merah pula, line warna merah ni sangat penting. So orang macam Ahyat, dia excited lah tengok carta macam ni. Tapi confirm lah korang kalau dengar macam, apa benda lah Ahyat ni, excited sangat. Yang sedang menonton tu pun dia macam, apa benda Ahyat ni excited sangat. Tengok graf ni. Okay. Kalau anda tengok graf ni, apa penting kat sini? Apa yang penting di sini? Graf line warna merah. Come on, seriously guys, tolonglah share passion dan excitement tu dengan Ahyat. Sekejap je. Maybe 3 minit je. Lepas tu Ahyat akan melepaskan anda daripada derita ini. Okay. Line warna merah. Bukan yang putus-putus. Line warna merah. Apa yang penting untuk anda faham? Kenapa Ahyat kata benda ni penting sangat? Malah Ahyat akan guna perkataan, graf ini sangat seksi. Oh! Graf ni sangat seksi. Seksi tu maksudnya, wow, best lah, best. Kenapa? Ni Ahyat seorang je yang excited. Okay, yang warna merah ni, dia menunjukkan apa guys? Annual change of IHRM tu. Okay, perubahan dia lah. Kalau perubahan purata tu meningkat. Kalau perubahan purata tu meningkat, maksudnya nilai ni akan apa? Positif ke negatif? Positif lah kan? Kalau purata harga ada turun tahun ke tahun, dan yang nilai yang kita sebut ni, annual change ni ialah negatif persen lah, betul tak? Okay, kalau dia laju peningkatan dia, so the annual change tu satu nombor yang besar. Kalau perlahan peningkatan dia bukan negatif, tapi dia masih positif, tapi dia angka yang kecil. Faham tak faham? Kayak seorang dia cakap faham ni. Alright. So, apa yang anda lihat kat sini, anda tak jumpa nilai negatif. And if you look at 2010 to 2022-23, anda juga akan lihat tidak ada nilai negatif. Bermaksud, setiap tahun purata, ni kena cerita betul-betul, purata semua hartanah jenis kediaman di Malaysia meningkat setiap tahun. At least daripada data yang kita ada until 2018, yang sebelum tadi itu until 2010 tidak ada negatif. Okay, so is that good? Is that very important for you to know? Yes, that's very important for me to know. If you have a lot of money in the property market, is very important to know lah. Okay, now bila anda tengok carta ni, tak ada yang negatif. Tapi bila tengok yang line merah putus-putus, ada nilai negatif. Jeng. Ahyat apa cer pula? Ahyat cakap tak ada nilai negatif. Okay, nilai negatif bermaksud purata tu turun. Purata hartanah turun. Tapi bila Ahyat cakap tak ada negatif, bila tengok line putus-putus ni ada pula negatif. Ini apa cerita? So, ini cerita dia sahabat-sahabat semua. Yang line warna merah tu ialah annual change. Tahunan. Yang putus-putus tu quarterly change. Setiap suku tahun. So, it's also important to see setiap suku tahun. So, dari tahun 2018 sehingga 2024 kuartal 2, kita dapat lihat 4 kali negatif. 4 kali negatif. Bermaksud, purata suku tahun keempat 2019 kurang berbanding purata suku tahun ketiga 2019. Mingbai mah? Faham tak? Boleh tak faham? So selain daripada 4 ini,
setiap suku tahun pun ada peningkatan. Ke korang dah pening? But basically that's it lah. Okay. So itulah cerita dia di IHRM. Okay, IHRM. Alright, so okay, cukuplah untuk hari ni. Bermula dengan cerita Mak Mah Ruminah Sidik yang beli kebun durian RM4,000. Aduh, so dan kita bercerita pula macam mana peningkatan, macam nak kira peningkatan ni. Waktu kita cerita pula mana nak dapat data tu. Hayat pun sebelum tu bagi contoh rumah Hayat sendiri. And then ada juga contoh kita tengok laporan daripada Napik. Best tak? Best tak episod kali ini? Okay, tak tahulah. Hayat rasa best lah. Hayat kalau bercerita pasal hartanah memang rasa best. Tapi takut-takut Hayat shock sendiri. So boleh tak komen apa pendapat anda? Apa jenis konten yang anda nakkan? Seriously. Hayat ni shock sendiri. Ni Hayat nak minta nanti Daniel kena potong part-part ni. Hayat ni kalau bercerita pasal hartanah, bercerita pasal data, fakta, statistik, memang seronok. Boleh cakap berjam-jam. Ni satu topik ni boleh bercakap pasal sejam lebih. Ya Allah. Dan sikit pun tak rasa boring bagi Hayat lah, dan tak rasa penat. Boleh cerita lagi pun. Ada lagi sebenarnya data yang Hayat tak nak cerita ni sebenarnya. Banyak lagi nak cerita ni. Boleh jadi 4 jam punya cerita. Tapi itu Hayat. So tak tahu anda suka tak cerita-cerita pasal data, fakta ni, statistik ni? Apa data, fakta dan statistik yang anda nak? Apa konten yang anda suka, yang nak Hayat ulas dan tim ulas? Tolong share kat dalam komen atau DM ke apa-apa ke. Hayat amat hargai. Dan seriously guys, thank you. So klik subscribe kepada channel Hayat Ishak. Kat sinilah yang Hayat launching banyak episod-episod Suara Hartanah. And please, thank you so much guys. Klik the notification button and then share dekat kawan-kawan yang lain. Sekiranya anda rasa benda ni bermanfaat, InsyaAllah setakat yang Hayat tahu ni, Hayat tak adalah share benda-benda yang tak bermanfaat kan. Khas untuk anda, especially topik-topik hartanah. Alright, so itu sahaja daripada Hayat. See you guys in the next one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.